hari ini, di mana bersama saya macam biasa, tak lain tak bukan Syamilah Nur Azizi, Ketua Penerangan Puteri UMNO Malaysia. Dan pada hari ini juga, of course lah, akan ada seorang panel lain yang kita akan borak pasal tajuk kita pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelah saya tak akan sunyi, confirm akan ada seorang wakil daripada mahasiswa ke, NGO ke, even daripada mana-mana parti politik. Dan hari ini saya cuba untuk mencari wakil daripada orang yang luar daripada parti politik. Mempersilakan Maya daripada orang yang saya kira aktif juga dekat social media. Betul tak Maya? Saya aktif. Aktif. Cuba ceritakan sedikit. Sebelum kita nak pergi ke tajuk kita nanti, cuba ceritakan sedikit latar belakang dan apa yang Maya buat sekarang. Okey. Saya namanya Nur Malia lah, tapi di social media Maya Din. Okay. Dah boleh Google lah, follow, like, subscribe, share. Okay. Saya content creator. Part time sebenarnya content creator, tapi adalah kerja siang dan kerja malam. Kerja malam saya lah. Kerja malam saya lain, itu lain. Kerja malam content creator. Ayat lain. Kerja siangnya adalah 9 to 5. So saya banyak menghasilkan konten-konten seperti review drama, review movie, and then sikit cakap pasal dunia industri muzik, isu semasa, dan sebab tu dengan ini. Tapi isu semasa tu more kepada entertainment lah, bukan kepada yang ke arah-arah K-pop. Ya, Cakap sikit K-pop tu. Annyeonghaseyo. Maya Yunida. But itulah kehidupan seorang Maya Din. Kita panggil Maya lah. Seorang budak muda, anak muda, wanita muda juga yang get aktif dekat social media dan mengetahui serba sedikit kelangsungan macam mana pergerakan social media daripada dulu sampailah sekarang dan masih lagi aktif. Kalau hari ni memang jemput Maya personally adalah orang yang luar daripada parti politik. Macam sebelum ni kan, orang-orang dekat Puteri hari ni dah tahulah kita akan jemput orang yang ada jawatan dalam politik, orang yang aktif dekat politik, mahasiswa ke, NGO ke dan sebagainya. Dan hari ini adalah special sebab memang jemput personally orang yang luar daripada politik untuk kita bagi sedikit pencerahan ataupun penjelasan tentang topik pada hari ini, iaitu politik khidmat bakti adakah masih relevan? Nervousnya? Ya apa? Ini jurista ke? Taklah. Tapi nak ceritakan, bila kita lalui PRN lepas, macam kita pun tahu, Maya pun sendiri adalah pengundi Selangor kan? Betul. Pengundi di Taman Medan. Kan? Siapa nama tu sikit. Awak betul lah yang 30 majoriti tau. 30 viral. Esok tu awal ni datang. Nak cari mana 30 orang yang cari mencakap sebalik tu. Betul. Dan kat situlah Maya sebagai orang yang aktif dekat social media, dan sekarang pula politik semasa menggunakan social media untuk menyampaikan maklumat, dan juga ada beberapa platform kepada menteri-menteri, YB wakil rakyat kat luar sana nak ceritakan kerja-kerja yang mereka lakukan lah seharian melalui social media. Dan Maya juga bukannya kita nak panggil dia sebagai orang yang buat content creator saja, tetapi Maya juga dikenali sebagai orang yang hidup ataupun keluarganya adalah orang yang aktif, bukanlah aktif politik sangat pun, tetapi kenal dengan beberapa figura yang sentiasa memberikan khidmat bakti dekat kawasan DUN tersebut. DUN Taman Medan dekat Petaling Jaya. Sebab tu, DUN Taman Medan. Viral lagi sekali. So nak tanyalah macam Maya personally kan, selepas PRN hari tu kita nampak majority, not majority, tapi kita tahu memang status quo 3-3. 3 negeri yang memang kita tahu dapat ke arah membangkang Perikatan Nasional, dan 3 negeri lagi iaitu kekal dengan kerajaan perpaduan. Cuma kalau hari tu kita perasan ramai sangat orang atau YB yang calon-calon ni yang dah buat kerja sebelum daripada pilihan raya pun, tapi tak menang. Sebagai contohnya di DUN Taman Medan lah. Kita terus contoh. So, pandangan Maya sebenarnya kenapa tak menang? Sebenarnya saya pun terkejut. Terkejut. Sebab Taman Medan adalah tempat ataupun kawasan yang memang kita pun tahu dia apa. Tempat tu apa. I mean, dia pro kepada mana. Dia berpihak Islamnya kepada mana.
So bila result keluar malam tu, saya pun terkejut sebenarnya bila tengok Perikatan Nasional yang menang. Dan saya sebenarnya jujur saya cakap, saya adalah orang yang tidak fokus kepada politik. Saya memang kalau boleh politik ni sekadar ambil tahu sahaja, bukan dalam. Saya tak go deep. Yang go deep adalah mak ayah saya. So kalau kat rumah tu diorang akan berbual, diorang confirm diorang berbual, saya dengar je lah. Okay. And then kita scroll social media, so kita tengok. And masa PRN kali ni ada 2 sahaja yang saya boleh vote. So saya terpaksa buka mereka punya social media, which is saya memang orang social media. So saya tak tahu dari cabang mana lagi saya nak tengok. Sebab saya bukan sejenis yang pergi dengan ceramah ataupun buka tengok live, bukan saya. Saya selalu tengok apa yang diorang post dekat diorang punya social media, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, TikTok dan sebagainya. So bila saya masuk setiap mereka berdua ini, bila saya tengok each one, saya rasa macam okay, ada yang ini ke arah yang dunia hari ini, ada yang masih menggunakan tradisional. Okay. Dan saya nampak perbezaannya, yang lebih nampak dalam social media adalah yang menang. Itu yang saya nampak. Sebelah sana lah. Sebelah sana. Itu yang saya nampak. Mungkin yang Pakatan Harapan, mungkin Pakatan Harapan lebih kepada one to one. Ground lah. Ground. Yes, physical. Betul. Dan dia lebih santai saya tengok. So dalam hati saya cakap, saya ni macam orang yang saya suka proper. Saya jarang lah macam okay, kita santai-santai je lah macam ni je lah macam tu. Saya jarang lah macam tu. Tambah kalau you nak berkempen macam proper boleh macam tu. Proper please macam tu. So apabila pihak yang menang ini dia melakukan kempen yang proper, jadi saya terfikir mungkin ke dia dapat ataupun mungkin ke tidak. Tapi dalam pada masa yang sama, Pakatan Harapan pun memang pada waktu itu kita tahu dia majoriti. Dia memang dia nail it, dia pegang. Dia memang dah pegang lama. So macam saya pun dalam dilema, which one. Tapi bila nak dikatakan siapa yang lebih buat kerja kat Taman Medan, of course lah Pakatan Harapan yang buat kerja sangat-sangat. Sebab rumah kawasan Taman Medan banyak benda daripada dulu sampai sekarang memang tak dinafikan lah. Pakatan Harapan ke, before Pakatan Harapan bergabung pun dahulunya PKR yang pegang, memang kawasan dia lah. Cantik, Taman Medan tu cantik. Tak adalah cantik yang kata cantik teruk, tidak lah. Tapi macam okay, progression tu ada. Taklah kita kata fully progression, tapi jalan okay, pembaruan ada, kamera tambah, ada kamera, and then lampu jalan ada. So banyak benda. Dan plus Taman Medan tu dia adalah tengah-tengah untuk semua laluan orang nak ke mana-mana. So saya rasa benda tu okay, mungkin kita boleh undi, mungkin kita boleh ke Pakatan Harapan, but at the same time mungkin ada sesuatu hashtag sesuatu yang berlombang yang mana-mana lah berlaku menyebabkan orang-orang Taman Medan sendiri yang berubah arah. So macam nak katakan tentang Hikmat Bakti, saya rasa ramai orang Taman Medan yang betul-betul berpegang kepada Hikmat Bakti ni. Cuma ada beberapa faktor. Diakui, saya rasa semua orang tahu faktor tu apa. Yelah, maksudnya diakui sendiri daripada orang luar, daripada parti politik yang mengiyakan bahawasanya orang-orang di luar sana, bukan sahaja di Dun Taman Medan, tapi di mana-mana Dun yang bertanding atau kawasan pun masih lagi mengutamakan politik Hikmat Bakti. Betul. Sebab akhirnya walaupun kita dah menang, yang mana-mana wakil ni lah ataupun calon-calon yang menang ni, dia orang kena buat kerja juga. Bukan sahaja post dekat social media, buat itu buat ini, tapi kerja tak jalan. Betul tak? So akhirnya kita nak tahu kerja mereka tu bergerak atau tidak, dan boleh juga untuk mengangkat suara rakyat di Dewan Undangan Negeri. Itu yang satu soalan yang satu. Macam tadi Maya ada mention, macam Maya personally, family Maya yang sentiasa memberikan cerita-cerita tentang politik lah. Sebab Maya as seorang yang hanya mendengar dan bukanlah aktif sangat dalam politik mana-mana. So bila daripada situ, kalau perasan macam Maya pun ada mention juga, yang dulunya Maya sentiasa melihat bantuan yang diberikan, especially lah in UMNO atau Barisan Nasional. Politik bakti ni memang dimulakan oleh this kind of party. Yang sentiasa bagi, kalau banjir je orang call UMNO. Bantuan je, hari raya ke, korban ke, orang akan okay, UMNO tak bagi apa-apa ke, sumbangan dan sebagainya. Dan itu menjadi trademark kepada Barisan Nasional. UMNO personally, inilah parti yang memberikan politik hikmat bakti kepada orang rakyat di luar sana. Cumanya sekarang UMNO masih lagi bersama keadaan tersebut. Maksudnya kita turun ground, kita hantar bantuan, kita itu dan ini, tapi masih tak menang.
Macam mana orang kat luar sana ni fikir sebenarnya? Ni mata luar lah. Ya. Ni bukan mata politik. Kita perlukan mata Ni luar. mata luar lah. Apa yang saya nampak, ini saya yang nampak personally. Bila kita berubah kerajaan ada one time dahulu, memang PRU 14 memang totally berubah. Kita rasa pembangkang pada waktu itu boleh buat kerja. Maksudnya dia dah jadi kerajaan lah, dia boleh buat kerja. Ini saya perhatikan, saya tengok getting worse. Saya tengok getting worse. So apabila banyak pihak bermain, orang ni ambil alih ini. Untuk saya sebagai orang yang luar politik, sama je. Sama je. Mana-mana sama je. Jadi apabila walaupun family saya sangat, saya jujur saya cakap bukan nak nak kata yang saya suka dengan UMNO ke apa ke, tapi family saya majoriti semua adalah orang kuat UMNO. Which is kakak sepupu saya kecil-kecil dulu, kakak sepupu saya pergi UMNO. Wow, pergi mana? Podiksen. Wah, putih. Tapi sekarang dah wanita lah kan? Tidak. Dia keluar daripada PDP. Dia keluar daripada PDP UMNO. Adalah beberapa faktor kenapa. Abang sepupu saya pun pemuda. Betul, she pemuda. Abang sepupu saya pemuda UMNO. Pemuda kat mana pula? Sama, Podiksen. Podiksen. Mereka ada orang Podiksen. Okey. Sementara mak ayah saya pun sama juga. Ini adalah family. Betul. Kita memang setiap kali kita balik kalau ada isu yang tengah ni memang kita bincang. Sebab tu masa even result keluar hari pun kami pergi ke Podiksen, kami pergi ke Seremban untuk gather sama-sama. Just to tell ataupun share about momen tu nak tahu siapa voting saya ada. So benda tu lah yang membuatkan walaupun semangat itu ada dan masih di situ, saya dalam family itu, tapi saya tetap ada saya punya ideologi. Which is bagi saya everything sama. Semua sama. Menyebab benda yang sama tu lah yang kalau sesiapa sahaja, even UMNO pun datang kata kami akan berikan bantuan ni. Tu belum PRU lagi lah tu. Nanti dah PRU hilang lah. Would be something like that. Yes. Stigma tu ada dekat semua orang yang mungkin luar daripada politik lah. Betul. Semua orang yang merasakan semua orang sama. Waktu pilihan raya je lah nak turun pun. Tak, jalan turap pun kalau ikutkan nak dekat PRU baru jalan turap. Kalau tak ada, itulah lubang lah juga. Sama lah cakap Kelantan. Dia adalah itu. Walau macam mana pun, walau bagaimanapun, ada je beberapa turning point ataupun extra point untuk setiap parti yang kita rasa macam kita boleh ambil dia, kita boleh vote dia dan sebagainya. Dekat kawasan lah. Dan itulah dikatakan yang macam kalau kita punya topik hari ni is Himat Bakti. Himat Bakti inilah yang macam kita dah nampak in person. So maksudnya kita tak vote, kita tak undi untuk mereka yang untuk parti, tapi kita undi orang. Bila Maya bercerita macam ni directly, memang teringat kepada kisah PRU 15 lepas, just sharing, di mana Datuk Seri Zamarikan kalah pada pertama kalinya dengan Perikatan Nasional YB Masura waktu itu di Parlimen Kepala Batas. Dan waktu itu bila dia kalah memanglah of course lah sedih dan sebagainya, cuma dia tidak memberhentikan Datuk Seri Zamarikan daripada buat kerja. Dia still bagi bantuan, even though bukannya wakil rakyat lagi pun turun padang selalu bagi bantuan, dan benda tu result kepada kemenangan beliau dekat Dun Bertam di bawah Parlimen Kepala Batas. So saya rasa sebenarnya politik Himat Bakti ni masih lagi relevan. Cuma kita kena terjemahkan ke dalam social media kot. Mungkin kan? Dia lebih nampak lah. So ada setengah orang merasa lah macam UMNO personally pun ada juga yang YB yang mungkin sedikit dewasa, dia kurang tahu pasal social media. So tim-tim dia lah yang kena nampak kan? Sebenarnya dia sendiri nak kena bersosial media juga. Macam saya tadi, everything post. Ke macam mana? Nak tahu daripada social media content dia macam mana untuk YB kat luar sana. Saya risau lah nak cakap pasal Sading. Sading saya pernah jumpa dia person. Dia risau tanya. Saya pernah ada bekerja dengan dia sekejap. Satu kali lah, one time lah. Bagi saya macam mana, tak tahulah. Saya idola saya 1 kg je. Sading pun macam Canon juga lah. Sebenarnya social media, semua orang main social media. Tapi Melaka, siapa nama? Tok Ajak? Bukan. Abdul Razak? Siapa? Bukan, perempuan. YB Dira? Dira. YB Dira pun saya suka tahu cara dia pergi ke kawasan dia dalam social media yang dia tunjukkan. Itu saya suka. Tak tahu lah, mungkin saya macam adore dia ke apa ke. Tak tahulah. Mungkin sebab dia daripada artis jadi ke YB. Tak. Masa dia artis dia lain.
Sorry YB Hira, I'm sorry. Tapi maksudnya artis dia lain, tapi bila dia jadi YB, dia ada satu act yang kita rasa macam maybe sebab dia pernah jadi artis kot. So dia lebih dekat lagi kot dengan Dia tahu how to attract people. Dan dia orang yang main social media, dia pandai main social media juga at the same time. So benda-benda macam tu lah yang kita nak tengok. Kadang-kadang orang yang berada dalam social media, dia tak tengok benda indah je. Betul. Benda indah, you pandai main, you pandai counter. Saya Salih banyak ilmiah, dia banyak konten-konten ilmiah, which is bagus. Saya tak cakap Saya Salih punya konten tak bagus. Cuma daripada satu sudut yang lain, saya Salih ni dia ada macam terlalu dewan bahasa dan pustaka sikit. Jargon. Yes. Terlalu tinggi sangat. Yes. So kena rendah sikit sebab ramai orang Malaysia mak kita yang mungkin tak berapa faham sangat. Macam mak-mak ni budak muda. Tapi fokus dia kepada anak muda, betul tak? Fokus dia kepada anak muda. So mak-mak ni macam tak, bila tengok video dia macam mak suka. Mak suka saya Salih. Oh. Bayi-bayi saya ni, dia rasa macam dah kot. Okay. The other side of it, saya merasakan anak muda yang suka dia. Tidak. Saya tak tahu orang muda lain, tapi awak saya suka dia. Saya kurang. Okay. Cara dia tak suka awak. Jadi like subscribe share saya Salih. Follow Instagram saya. Betul lah, maksudnya bila kita tengok pada dunia luar, macam saya pula kelompok saya adalah orang politik. Bila when it comes to apa-apa sahaja cadangan, so orang semua macam, kita kena jadi macam Syed Saddiq, kita tunjukkan semua benda, kita kena bagi tahu kat orang yang kita buat ini dan ini. So when it comes to orang luar daripada politik, dia kata tak pun, Syed Saddiq biasa saja. Konten itu tidaklah sepatutnya begitu. Ada mungkin kena renggangan sikit kan. Dia terlalu fakta boy. Dia fakta. Bukan tak suka, dia yelah, suka faham lah. Nampak ilmiah lah. Kadang-kadang kena santai sikit. Santai. Alright, itu antara soalan yang saya kira dia dah start panas. Okay, saya pun dah panas tadi. Panas tadi. Tak, sebab dia terlalu banyak sangat lampu. Cuma nak tanya juga Kak Maya kan. Sebagai anak muda, kalau kita perasan anak muda sekarang, mereka mungkin masa waktu zaman dulu sebelum teknologi ada, iaitu TikTok dan sebagainya, mungkin bukan tak hilang tapi tak merasa lagi bantuan. Macam contoh kan, kenapa ada orang tanya, kenapa tak undi UMNO ni dah bantu kot pembangunan kita 60 tahun, kita lah yang buatkan kemerdekaan, kita lah itu, kita lah ini, tapi still orang tak nampak politik hikmat batin UMNO ni. Kalau nenek sakit kita bagi duit, mak nak isteri nak bersalin kita bagi duit, tapi still tak undi kita. Kan ada macam tu kat social media kan. So daripada side Maya sendiri, macam mana nak cakap dekat anak muda luar sana yang politik hikmat batin ni, kita dah cakap dah tadi, konklusi kita adalah politik hikmat batin ni memang masih relevan, perlu supaya orang kat luar sana fokus untuk buat kerja, bukannya popular sahaja. Next ni adalah macam mana nak beritahu kat anak muda luar sana supaya mereka faham yang politik hikmat batin ni lah yang sepatutnya diutamakan, instead of yang popular kat social media saja, ataupun yang kena undi sebab perikatan ni katanya ada gelombang yang lebih besar, so mungkin akan menang. So kalau 50-50 kena undi yang mana tengah popular, faham tak? So macam mana pandangan Maya? Nanti Mel betulkan sikit kalau kata dekat tengah-tengah tu Maya dah lain sikit dia jawapan dia. Tapi yang Maya nak sentuh sikit tadi yang dekat, kita dah bagi ni, kita dah bagi ni kat mak bapak kita pun macam cakap, kenapalah tak pandai, dah banyak dah melaku. Kita mesti sakit hati kan. Kita mesti macam marah kat emosi tau. Tapi kita muda dah panas. Takut. So bila disobok dengan ayat-ayat macam tu, kita rasa macam asal lah. Kenapa pula? So why not tukar? Tukar cara pemahaman tu. Saya faham mestilah kita akan gunakan perkataan-perkataan macam tu, ayat-ayat macam tu untuk bagi orang attract lagi. Tapi untuk bagi macam, you kena sebab kami dah berusaha untuk ni. Confirm kalau you baca dekat Twitter ke mana-mana, mesti dia kata, maksudnya selama ni buat tak ikhlas lah. Selama ni akan ada soalan-soalan lain. Ada soalan-soalan macam tu. So bila keluar soalan-soalan macam tak best lah, untuk kita tak sedap lah. Jadi macam why not tukar sikit. Saya tak tahu cara dia macam mana. Maksudnya kena murnikan balik lah. Daripada parti politik, kena murnikan balik bahawasanya gerak kerja itu memang untuk rakyat dan tak perlukan balasan. Cuma perlu nampakkan yang kita ni adalah champion dalam semua isu. Betul. Dan lebih santai. Sebab yang saya nampak dunia politik dekat Malaysia ni, sebenarnya behaviour dunia politik ni kat mana-mana lebih kurang sama sahaja. Cuma yang saya nampak behaviour kita yang membuatkan kenapa orang muda yang susah sikit nak ke arah politik seperti saya ni. Sebab kita asyik nampak benda ni dia berulang-ulang step yang sama. Dia bila step yang sama kita macam I dah tahu step tu.
Dan saya buat konten TikTok review drama dan movie. So boleh cakap Alamak, tak cakap mana-mana lah. Satu channel dekat Malaysia ni keluarkan dua drama bersiri. Okay. Beta dan juga Yes, perampasan kuasa Daulat. datang. Betul, Yes. Daulat. So kami ni dah tengok itu sokok menganjing Maksudnya kind of perlian perli kepada politik Malaysia walaupun namanya berbeza, negara berbeza, Masraya. Masraya, tapi macam okey dia ada kena mengena, kita faham nak cucu ni, nak kutuk ni, so kita faham benda tu. So bila kita dah didedahkan, saya tak kata bila jadi macam ni kerajaan kata jangan keluarkan filem macam ni, dia akan merosakkan ini. Tidak. Awak kena faham dunia hari ini, anak muda dia eager, dia kuat tau. Dia macam, dia bukan sahabat politik, dia nak tahu perkembangan dunia cepat, dia tak nak rasa lambat. Dia nak rasa semua cepat. So jangan no such thing macam kata sabar, you sabar dulu, kita ada progres ini, tidak. Kita masih nak kaji, Tidak. nak check balik tu. Tiba-tiba sekarang dia ambil implementation from another country untuk dia serapkan, adaptkan dengan politik Malaysia. Kan dah lain, politik kita kan ada jenis politik sendiri kan. So benda-benda macam itulah yang menyebabkan anak muda ni rasa macam semangat dia lain macam sikit lah. Tapi bila dia tengok kepada politik semasa dekat Malaysia ni, mulalah dia akan cakap lah macam saya lah, macam sama je. Dia rasa tu dia okay. Dia orang tadi dia dah penat. So dia rasa macam semua sama je lah. Undi pun bertukar, tak undi pun bertukar. Ada kadang-kadang ni Yalah, secara hakikatnya begitu di luar. Bila kita tanya kenapa tak nak turun mengundi, sebab kalau perasan PRN lepas pun peratus pengundian pun menurun. Orang kurang keluar mengundi, mungkin sebab tengah bulan, so orang mungkin tak balik ke kampung. Dan mungkin ada juga orang yang kita kena akui, ada orang yang tengah muak dengan politik semasa, which is tak kisahlah daripada segmen mana pun. Dia bertukar juga. So mungkin kan. So juga. At the end of the day, anak muda ni nak apa sebenarnya? Soalan tambahan. Anak muda ni nak apa? Saya pun tak tahu apa. Anak muda ni nak gaji tinggi. Tak, maksudnya nak, gaji tinggi betul, keharmonian betul. Tapi bila, aku dah keluar mengundi ni, contoh macam saya dah keluar mengundi, cukuplah berpolitik. Cukuplah bagi tahu kat aku yang yang ini pula nak rampas kuasa, yang ini pula nak kena buat referendum, yang ini pula tengah pompang-pompang kata kerajaan tak pandai nak dakbing negara bagi kami lah sebagai pemangkang. At the end of the day, apa yang aku undi tadi? Sia-sia je lah. Kan ada banyak anak muda kat luar sana ekspresikan benda tu. Dan dalam Twitter pun ramai yang dah bagi tahu yang cukup-cukup lah berpolitik. Teruskan buat kerja. Kan? Betul. So daripada Side Maya sendiri, mungkin as a content creator yang mungkin terdedah dengan anak muda yang memang kat luar sana tak nak ambil tahu langsung pasal politik. So mungkin boleh wakilkan pada mereka, wakilkan mereka untuk cerita kat dalam podcast, apa sebenarnya yang kalian nak? Supaya parti politik macam saya, orang politik macam saya ni aware yang anak muda dah cukup dah tak nak bermain politik. Dah cukup dah nak berdrama-drama, tukar-tukar kerajaan ni, penat dah. Macam tu. Sebenarnya siapa-siapa pun yang pegang negara ni tak ada masalah untuk kami yang tak peduli sangat. Dia bukan kata tak peduli, maksudnya kita tak sayang negara tau. Jangan salah anggap, kami sayang saya sayang Malaysia. Walaupun kadang-kadang saya rasa saya rakyat Korea. Tapi apa kan? Tapi saya masih lagi rakyat Malaysia ya. Saya dalam tumpahnya darahku So jangan salah anggap bila ada segelintir kami cakap tak kisahlah, tak care lah. Dia bukan tak care. Orang lama-lama ni akan cakap budak-budak zaman sekarang ni teruklah, ini tak peduli, ini tak peduli. Dia bukan tak peduli, dia bukan tak sayang negara, tapi sebab dah nampak semua lebih kurang sama. Jadi itu yang dia rasa macam lantaklah. Yang penting sekarang ni bagi saya, personally saya cakap tak kisah mana-mana pegang. Cuma janganlah terlalu ke arah yang saya minta maaf lah benda ni, tapi saya ada sedikit semangat sayang dan cintakan Melayu tu kuat sikit sebab saya daripada family yang betul-betul Melayu. So bila saya dapat that is UMNO. Betul. So macam memang apa-apa pun, macam mak saya kalau pergi pasar raya je nampak yang bukan Melayu je, Sailang ke apa ke, ni gila lah, hari dah lah. So benda-benda macam tu lah yang menyebabkan jadi saya ni ada semangat hang tuah tu tinggi. Sebab ayah saya selalu dengar lagu Nasib. Betul lah sebenarnya. Itu selalu lagu intro untuk setiap program no. Semangat sama. Jadi saya orang yang kuat Melayu, cuma saya rasa itulah bila kita cakap pasal negara Malaysia,
negara Malaysia adalah negara yang awalnya adalah majoriti Melayu. So kita sedikit sakit hati apabila yang lain-lain ni macam nak masuk-masuk cuba pegang. Bila saya cakap pasal parti politik, macam tak kisah mana-mana, bukan bermakna kami menyokong saya menyokong yang betul yang lain-lain tu. Cuma saya rasa kesamarataan, betul saya pun. Okey, itu perlu ada. Yang benda tu yang susah. Jangan CCP lah. Janganlah macam sebab ada macam mana saya cakap bila kita berbual pasal benda ni cakap. Kalau kata pihak bangsa lain, saya sebut bangsa lain, tak kisah bangsa mana tu kan. Bangsa lain pegang, mesti diorang akan ubah perlembagaan. Saya rasa tak semudah tu. Saya cakap tak semudah tu. Apa yang ada buat adalah perlu ada banyak 2/3 dalam dewan dan sebagainya. Banyak benda yang perlu buat. Jadi saya rasa tak semudah tu. Plus rakyat hari ini dia tak stupid. Dia tak stupid. Dan saya rasa hari ini sebab social media dah terlalu berkembang pesat, saya rasa benda tu yang akan menyebabkan rakyat lagi fighting spirit dia memang kuat. Itu yang menyebabkan walau apa pun yang berlaku dalam parlimen, rakyat akan react. Benda tu akan lebih scary. Rakyat luar lebih scary daripada comparison Tapi betul, menggambarkan certain situation di mana PR14 pun UMNO Barisan Nasional kalah disebabkan persepsi di media sosial pada waktu itu jatuh sebagai kerajaan yang bertahun-tahun dah memerintah negara. Dalam masa yang sama, kerajaan Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun jatuh kerana wave yang dibawakan oleh rakyat di luar sana kerana kononnya kerajaan gagal pada waktu itu kan sebab mengemudikan COVID-19. So sebenarnya rakyat kat luar sana tu lagi garang daripada orang yang kat dalam parlimen tu. So if kalau lah, na'udzubillah min zalik, kita tak mendoakan, tapi if ada ancaman, provokasi atau apa saja berkaitan perlembagaan dan agama Islam terutamanya, orang Melayu dan sebagainya, confirm rakyat kat luar sana tak bodoh, lebih bijak memahati dan juga sentiasa akan melindungi hak-hak keistimewaan ini. Dan saya sangat-sangat yakin orang kat luar sana pun bila kita bercerita pasal contohnya UiTM dibuka dan sebagainya, orang ramai react. Orang tak boleh sebab kita dah tahu itu adalah akta yang dah personally untuk orang Melayu dan sebagainya, so kita kena hormat perlembagaan. Dan akhirnya kita mungkin nak tutup dah sikit dah wrap up. Maya pun dah panas-panas, dah peluh dah dengan soalan-soalan panas. Tisu, okay. Akhirnya sebagai anak muda ni simple saja. Dia nak at least kerja dia secure, kehidupan dia lebih baik, harga barang mungkin moderate sahaja, tak perlu terlalu tinggi sampai membebankan, makan minum cukup, family tenang, hidup dalam harmoni, tiada keganasan dan sebagainya kan. Itu saja sebenarnya anak muda nak, betul? Dia tak naklah over sampai satu tahap perlu nak menjadi pemimpin ke tidak. Anak muda yang jenis macam saya. Yelah, maksudnya orang lain kan. Dia lebih kepada hidup dia sahaja. Betul, hidup dia sahaja. At least bila dia buat konten, esok tiba-tiba tak ada pula polis datang rumah marah ke buat konten macam ni. Bahaya juga tu. Itu lain topik dia lain. Tak adalah maksudnya keharmonian. Betul. Apa sahaja yang kita dapat hari ini dikekalkan sampailah ke anak cucu kita pun. Betul. So, dan last kali Maya nak tanya, apa harapan Maya kepada kerajaan perpaduan personally ataupun pembangkang yang mungkin mengendalikan beberapa negeri dekat Malaysia ni, apa pandangan dan harapan Maya terhadap mereka semua? Baik. Dia sebenarnya jawapan ni standard dan klise. Tapi saya cuba untuk tidak begitu standard dan klise. Dia sebenarnya apa yang ada, apa yang relevan, kekalkan. Daripada dulu kan kita ada apa yang dah apa yang daripada zaman Tukar Brahman tu kekalkan. And then daripada ada yang benda yang perlu diubah, walau bagaimanapun tetap ada sedikit isi-isi yang dulu-dulu tu. Jangan tukar total. Kita pun tak boleh, mana boleh orang tukar total terus. Tak boleh berubah 360, kena sikit-sikit. And apa yang tak patut ada, tinggalkan. I know susah sebenarnya, tapi benda tu lah yang kena buat supaya yang kami yang luar politik ni akan rasa macam, oh, this is something different. I nak tengok apa lagi next. Itu baru politik Malaysia dia jadi lebih interesting. Untuk anak muda sendiri pun akan involve bersama, bukan untuk as a pemimpin ke apa, tetapi untuk ambil tahu pasal politik semasa. Betul. Alright, terima kasih Maya.
selaku saya rasa pempengaruh jugalah di media sosial dan juga orang luar daripada politik yang kita jemput ke podcast hari ini, Puteri hari ini, untuk kita sama-sama sharekan pandangan, pendapat tentang tajuk kita pada hari ini. Dan kita akan bersama lagi untuk episod seterusnya nanti dalam melihat bagaimana kemeriahan pilihan raya kecil yang akan diadakan di Parlimen Pulai serta Dun Simpang Jeram. Macam mana nak tahu apakah pola pengundian di sana dan sebagainya, kita jumpa akan datang di podcast Puteri hari ini.